Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa taslim ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Moderator yang saya muliakan, Al-Fadhil Ustaz Hafiz bin Mustafa Lubis, Mursyidul Am Nadwatul Ulama hadzal yaum, Sayyidil Karim Syekh Saleh bin Musa, Al-Akh Cikgu Azmi bin Abdul Hamid Al-Mukarram, Wasadatil Masyayikh Al-Ahibba wa jami'il hadirin wal hadirat al-musyarikin wal musyarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberi peluang untuk sama-sama bermuzakarah dan mengadakan pertemuan untuk menentukan ataupun mencari kata sepakat tentang tanggungjawab dan kewajipan kita berhadapan dengan PRU 13 ini. Bertolak daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun yang kena zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, kami sudah tahu kalau nak tolong orang yang kena zalim, tapi macam mana nak tolong orang yang zalim? Jadi nak tolong orang yang zalim, jawab dia 5 bulan ni tu syarat pangkah. Itu yang mudah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mengapa saya katakan begitu? Sebab tanggungjawab dan kewajipan kita kena tengok. Hari ini seolah-olah apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencipta satu cara, satu budaya, satu tindakan, gaya hidup yang baik, maka orang itu akan mendapat pahala, dan juga orang yang ikut dia pula dapat pahala, dan orang mencontohi dia pun dapat pahala. Itu dia. Kemudian Rasulullah juga menyatakan bahawa man sanna sunnatan sayyi'atan, sesiapa melakukan satu perkara yang jahat, maka orang yang melakukan itu dapat dosa. Kemudian pula orang lain ikut, orang yang ikut tu pun dapat dosa, orang yang kena ikut pun dapat dosa. Maka hari ini seolah-olah perkara yang diamanahkan kepada kami Persatuan Ulama untuk kongsi sama dalam nadwah pada hari ini, maka perkara-perkara seperti ini seolah-olah tidak ambil hirau lagi, bahkan menjadi omongan umum kepada masyarakat. Ini tuan-tuan mengenai dengan hukum syariat atau media yang diterima oleh masyarakat hari ini. Marilah kita tengok. Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab menyatakan, wala yaqbalu fil liwat illa arba'atun li'annahu kazina fil haddi fi syahadati. Ini menyatakan tidak diterima dalam tuduhan liwat kecuali 4 saksi, kerana ia adalah sama seperti zina dalam keperluan saksinya untuk disabitkan hukuman. Ini yang berlaku. Bahkan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Muni menyatakan, wa iza qazafa rajulu rajulan faqala al-akharu sadaqta fal musaddiqu qazifun aidan fi ahadil wajhain. Kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya, mana-mana ada lelaki yang cuba tuduh kawan dia kata kepada seseorang, lalu kata kawan tu liwat dan sebagainya, lalu ada orang lain main betul ya. Bila kata-kata betul itu ya, maka orang yang kata betul itu pun serupa. Maka hak inilah yang cuba dibawa ke hari ini.
seolah-olah masyarakat kita terima. Sadaqa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah wa yazharul fitan. Antara tanda-tanda kiamat, maka fitnah itu berleluasa. Jadi perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi inilah perlu kita fikir bersama hari ini untuk menentukan ala tuju dan di manakah sepatutnya untuk kita meletakkan pensil kita ataupun pena kita pada hari penghujung PRU 13 ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebaringkas perkataan qazaf ini diambil daripada ar-ramyu, yang memberi makna lempar. Istilah yang digunakan pada istilah ialah qazaf adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik atau menafikan keturunannya. Lafaz yang dikira adalah seperti seseorang berkata, wahai penzina, engkau berzina dengannya, atau mengatakan kepada seseorang, ini bukan anakmu. Ini antara lafaz-lafaz dia. Ringkas saja kita bawa. Wal qazful ladzi yujibul had huwa ar-ramyu bizina awil liwat. Itu disebut jelas oleh para ulama kita. Orang yang tuduh orang zina, buat fitnah ke orang berzina ataupun liwat, maka sama. Orang ini dipanggil sebagai membawa fitnah, qazif. Kemudian kalau kita melihat pengharaman qazaf ini terkandung dalam sebuah hadis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Hari ini ada orang tiru dah tu. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa yang dikatakan 7 dosa besar itu tadi, yang 7 perkara yang harus dijauhkan? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati arramallah illa bil haqq wa aqlur riba wa aql mal al-yatim wa tawalli yawm az-zaf wa qazafa al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Itu dia yang berlaku hari ini, tuan-tuan. Jadi jelas. Kemudian Al-Quran ia menentukan jumlah hukuman kepada orang yang menuduh orang. Walaupun hari ini ada orang yang kita anggap prof, cerdik pandai, berdasar kepada eksperimen 3 tahun dia boleh kata kita dah yakin dah mungkin dia melakukan perkara ini. Adakah perkara seperti ini boleh diterima? Apakah perkara seperti ini boleh kita sama-sama menyokong? Kalau kita menyokong, ianya amat berbahaya. Bukan sekadar kepada negara, bahkan kepada akidah kita juga akan tergugat. Maka sabit perkara ini dalam firman Allah, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Baru ni ada seorang doktor, dia juga menyatakan nak cari 4 orang saksi payah, susah, mana nak ada dah zaman mencari ni. Bolehkah kenyataan seperti ini ada di kalangan kita? Lafaz-lafaz tuduh zina ini ada nama dia sarih, cara nyata, cara jelas. Wal lafzul ladzi yuqsadu bil qazfu wa lam yahtamil ghairahu mislu ya zanin wa ya zaniyah. Ini sebut dalam akhbar-akhbar kita tengok kadang-kadang sebut bulat-bulat, dia tu liwat dan sebagainya lagi. Dan juga ada lafaz qazaf yang mana yang keduanya ialah kiasan. Ya lafzul ladzi yufhamu min wad'i ihtimalul qazfi mislu ya fajir ya fasik. Ini adalah tuduhan zina yang bentuk kiasan, sebut macam tu. Jadi tentang hak yang sarih memang bulat-bulat dalam Islam adalah dikenakan hukuman had. Adapun melalui kinayah dan ta'rid ini, sindiran, maka dia ada sikit perbezaan pendapat di kalangan ulama. Maka itu kita berbahas di waktu yang lain. Baik, kita tengok di sudut undang-undang. Ada mana-mana orang yang menuduh orang lain melakukan zina ataupun liwat tanpa memukakan mengikut hukum syarak 4 orang saksi lelaki atau ikrar orang yang dituduh itu adalah melakukan sesuatu kesalahan. Jika disabitkan dengan kesalahan qazaf, seseorang boleh didenda tidak melebihi 5,000
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Ini bukan dalam hukum had. Baik, apa yang berlaku pada media? Ini antara gambar yang tersebar hitam tu hari ini sampai ke peringkat seperti ini. Nak habaq buruknya pasukan yang menentang tadi, bahawa ada gambar seperti itu dilayan. Dan bagaimana tindakan pemerintah kita dengan peraturan dan undang-undang Islam yang ada di Malaysia, ataupun dengan undang-undang Islam yang disyariatkan. Kita tengok kenyataan-kenyataan mereka. Apa yang mereka nyatakan? UMNO turut menyokong hudud 22 September 2011. Kemudian besok MCA pula menyatakan nak keluar daripada komponen Barisan Nasional. Lusa pula dinyatakan bahawasanya hudud tidak akan dilaksanakan di Malaysia. Adakah orang seperti ini layak untuk terus memimpin kita? Al-nasu ala dini mulukihim. Kenyataan-kenyataan yang menghina Islam ini dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Baik, tuan-tuan tengok betul ataupun tidak, benar ataupun tidak apabila diminta untuk melaksanakan hukum di Malaysia, tapi apa dinyatakan oleh mereka. Maka benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawah wa kana amruhu furta. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Ini kita boleh rujuk kepada asbabun nuzulnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan juga kalau-kalaulah ada di kalangan Abu Lahab, Tan Sri yang ada menerima Islam, karena yang bersama dengan Rasulullah adalah terdiri daripada orang yang lemah, tak kuat, seperti mana Bilal. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbaka bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal ayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Baik, ini berlaku kalau kita rujuk kepada kes ini berlaku. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Guna wang zakat untuk menyekat apabila dakwaan dibawa ke mahkamah syariah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kamu akan melihat di akhir zaman orang yang benar dianggap sebagai pendusta, orang yang dusta dianggap sebagai sadiq, dan orang yang amanah dikira sebagai pengkhianat, wa yukhawwanu fihal amin, dan orang yang khianat pula dianggap sebagai orang yang amanah, wa yatakallamu fi umurihim ruwaibidah. Orang yang akan bercakap tentang urusan umat Islam adalah terdiri daripada golongan ruwaibidah. Faqila fama ruwaibidatu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulut tafih yatakallamu fil amril ammah. Lelaki pemimpin dan pemerintah yang tidak tahu menahu tentang hukum sebenarnya, maka merekalah menjadi juru bicara kepada orang ramai. Maka ini membenarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Kamu tak melihatkah orang-orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan kepada mereka? Orang seperti ini Allah Ta'ala telah pun khatam, telah pun tutup pendengaran mereka, hati mereka, dan letak di mata mereka itu ghisyawah, selaput. Faman yahdihi min ba'dihillah afala tazakkarun. Siapa yang boleh memberikan mereka petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tuan-tuan, natijahnya, apapun natijahnya, segala kejadian-kejadian yang berlaku
nasib umat kita, masyarakat kita yang berlaku di Malaysia ini, apa natijah dia? Bersabar dan teruskan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Apabila kita bersama berjuang, insya-Allah Allah Ta'ala akan kirim. Ada saja musuh macam mana sekalipun, mereka akan patuh dan taat. Tengok kenyataan yang boleh buat keluar lah. Di Kelantan, Cina menyatakan kami terima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan teruskan perjuangan, istiqamah dengan perjuangan kita. Walaupun mereka nak jalankan undang-undang menggunakan undang-undang bukan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ingat, mereka sendiri pun tak puas hati dengan undang-undang yang mereka berkuasa selama ini. Begitulah juga kita kena ingat, tengok pertolongan Allah satu persatu. Orang patah balik, orang mari balik ke pangkal jalan. Yang pentingnya bagi kita ialah ikhlas memperjuangkan, menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruangan demokrasi diberi kepada kita, marilah kita guna sebaik-baik mungkin. Ajaklah masyarakat kita supaya bersatu untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Sabarkanlah diri kamu bersama-sama dengan orang-orang yang mengajak, yang berdoa, mengajak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi dan petang, dan semata-mata mereka ini menghendaki wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita yakin dengan kepimpinan yang dibawa oleh para ulama, bukan kepimpinan yang bawa arus hawa dan nafsu mereka sendiri. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan sekali-kali kamu paling tadak dua mata kamu daripada mereka, wa amat, semata-mata kamu menginginkan zinatil ayatid dunia, perhiasan dunia semata-mata. Sebenarnya apa yang kita buat ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ganjaran yang banyak. Jadi penyudahnya, tengok apa yang dinyatakan oleh orang tersahur di kalangan kita, ulama yang dipanggil bercakap dalam TV, dalam surat khabar supaya orang tak laksana hudud. Ulama tu sesat dok. Pelik dah sekira. Sesatlah sebab jadi ayam tambatan. Golongan jahiliah dia bawa tubik golongan agama, bukan nak suruh agama, tapi nak suruh mapuh hukum Allah. Ini yang berlaku tuan-tuan. Ar-ridha bi munkarin munkarun. Baik, kalau mari kampung kita pelekong dia. Pelekong dia, pelekong. Dengan taik lembu. Ustaz sesat. Jenis ni faham dok. Jadi ini sikit tambahan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Abdul Khair bin Ayub daripada Persatuan Ulama Kedah.